Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 22 Jamadil Akhir 25 Januari bersama saya Ardi Herman Marzi dan berikut tajuk utama malam ini. Suspek samun pemandu Grab ditahan. Juga 32 penduduk tinggal sehelai sepinggang. Kira-kira 32 penduduk di pusat pengajian Taman Islam dekat Kampung Bakau Tinggi Cukai tinggal sehelai sepinggang. Ia apabila 7 buah rumah yang didiami mereka hangus dalam kebakaran pagi tadi. Bagaimanapun kejadian yang berlaku kira-kira 7.40 pagi tersebut dilaporkan tidak melibatkan sebarang kemalangan jiwa. Menurut Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Kemaman, penolong penguasa bomba Muhammad Asbullah Halipah, pihaknya menerima panggilan kecemasan kira-kira 7.45 pagi tadi. Katanya seramai 34 anggota dan pegawai bomba dan penyelamat dari Balai Cukai dan Kijal digerakkan ke lokasi kejadian. Ketika tiba, pihaknya mendapati api sedang marak dan 3 unit rumah telah terbakar sebelum merebak ke 4 buah rumah. Pihak bomba mengambil masa kira-kira 20 minit bagi mengawal api dari terus merebak ke rumah yang lain dan operasi pemadaman ditamatkan sepenuhnya pada jam 9.45 pagi. Muhammad Asbullah berkata, binaan rumah daripada kayu dan separuh batu yang dibina secara berdekatan menyebabkan api merebak dengan cepat. Punca kejadian serta kerugian masih dalam siasatan. Seorang lelaki ditahan polis hari ini bagi membantu siasatan kes samun dan melarikan kenderaan milik pemandu e-hailing di Jalan Sentul Pasar semalam. Ketua Polis Daerah Sentul, Assistant Commissioner Beh Eng Lai berkata tangkapan dibuat selepas pihaknya menerima laporan daripada mangsa yang mendakwa telah disamun, ditikam di leher dan kereta miliknya dilarikan oleh suspek. Menurut Beh, siasatan mendapati mangsa mengambil suspek di Putrajaya menggunakan aplikasi InDriver. Namun setelah tiba di destinasi di Sentul Pasar, secara tiba-tiba suspek telah bertindak menikam mangsa menggunakan objek tajam di bahagian leher mangsa. Suspek juga bertindak menarik mangsa keluar dari kereta dan melarikan kereta milik mangsa jenis Proton Saga. Mangsa kemudian dibantu oleh orang awam yang kebetulan melalui jalan tersebut dan telah dihantar ke Hospital Kuala Lumpur dengan menaiki ambulans untuk mendapatkan rawatan. Video pergelutan tersebut turut tular di media sosial. Beh berkata suspek ditahan di Kota Damansara dan tidak mempunyai sebarang rekod kesalahan jenayah lampau. Pihak polis turut merampas kereta yang telah dilarikan oleh suspek dan juga beberapa barangan termasuk sebilah pisau dipercayai telah digunakan oleh suspek untuk mencederakan mangsa semasa kejadian. Jabatan Meteorologi Malaysia atau MAT Malaysia mengesahkan berlaku kejadian hujan batu dan angin kencang di beberapa kawasan di Kuala Lumpur semalam. Ketua Pengarahnya Muhammad Helmi Abdullah berkata, berdasarkan imej radar dan satelit, awan hujan dan ribut petir mula dicerap memasuki Kuala Lumpur pada 3.30 petang Isnin. Muhammad Helmi bagaimanapun berkata kejadian hujan batu adalah suatu fenomena yang biasa terjadi di Malaysia. Jelasnya hujan batu berlaku ketika kejadian ribut petir yang kuat berserta hujan lebat dan angin kencang. Kata beliau, apabila awan cumulonimbus yang aktif mencapai ketinggian 12 km, suhu udara di dalam awan tersebut melepasi nilai ambang tak beku dan membentuk ketulan ais kemudiannya turun bersama hujan. Kejadian hujan batu semalam sempat dirakam penduduk di kawasan terlibat dan tular di media sosial. Dilaporkan hujan batu semalam berlaku di beberapa kawasan di ibu negara, antaranya UK Perdana dan Wangsa Maju. Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib melancarkan Tahun Wakaf Wilayah Persekutuan 2022 dalam usaha memperkasa amalan berwakaf. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Senator Idris Ahmad berkata usaha itu merupakan antara amanat tahun 2022 jabatannya dalam pemerkasaan wakaf untuk membantu lebih ramai golongan asnaf keluar dari belenggu kemiskinan. Itu merupakan satu projek yang akan kita kerjasama dengan negeri-negeri, Majlis Agama Islam negeri. Kerana wakaf ni adalah merupakan stakeholder dia adalah daripada pihak berkuasa agama negeri. Dan hari ini kita untuk bercakap tentang kenaan dengan wilayah,
dalam sama-sama kita ialah pengusi daripada Majlis Agama Islam wilayah, dan kita sedar bahawasanya wakaf ni adalah merupakan salah satu daripada perkara yang kita nak gali balik. Jelas Idris Ahmad, pelaksanaan sistem kewangan sosial Islam seperti wakaf akan diperhebatkan pelaksanaannya oleh agensi seperti Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib, Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji Jauhar dan Yayasan Wakaf Malaysia. Sementara itu, Senator Idris Ahmad turut mengumumkan sebuah jawatan kuasa bertindak diwujudkan yang dianggotai oleh Mawib, Yapim, Jauhar, Yayasan Wakaf Malaysia dan Tabung Haji bagi merangka pelan pembangunan asnaf yang komprehensif. Jawatan kuasa itu bagi merangka strategi jangka pendek dan jangka panjang untuk melatih asnaf dengan kemahiran insaniah dengan mensasarkan seramai 2,000 orang asnaf di wilayah persekutuan dapat dibantu secara khusus bagi mengeluarkan mereka daripada senarai asnaf sedia ada. Sementara itu, pada Majlis Berasingan, seramai 10 orang asnaf telah menerima surat lantikan sebagai peserta program Agropreneur Mawib. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Senator Idris Ahmad berkata usaha itu adalah untuk memberi pendedahan secara langsung kepada asnaf dalam sektor pertanian sekaligus memberi pulangan yang tinggi melalui bimbingan dan ilmu yang diberikan sepanjang program tersebut dilaksanakan. Kita harapkan program ini program yang akan dapat meningkatkan kualiti hidup mereka, dan insya-Allah lepas ini mungkin mereka juga sendiri boleh berusaha buat di tanah sendiri. Dan saya kagumnya ialah teknologi ini teknologi tempatan yang dibuat oleh pihak Gresi sendiri, dan ini satu perkara yang amat membanggakan kita. Tambah Idris, peserta akan menerima allowance tetap daripada syarikat selain perkiraan kadar keuntungan yang akan dikongsi bersama peserta, selain berpeluang melibatkan diri dan menerima pendedahan berkaitan urus niaga penjualan hasil. Tempoh penyertaan akan mengambil masa selama setahun atau 2 musim bagi memberi peluang kepada peserta lain. Kementerian Kerja Raya KKR akan mengemukakan permohonan kepada Kementerian Kewangan untuk melanjutkan lagi tempoh pelaksanaan syarat perubahan harga atau VOP yang dilaksanakan dalam kontrak kerja kerajaan. Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof berkata langkah itu antara yang diusahakan pihaknya untuk membantu kontraktor yang sedang melaksanakan projek-projek kerajaan menghadapi kenaikan mendadak harga bahan binaan dan logistik ketika ini. Menurut Datuk Seri Fadilah, VOP sebelum ini telah dilanjutkan sehingga 30 Jun dan pihaknya bercadang untuk memohon tempoh itu dipanjangkan. Itu yang salah satu nak kita bincangkan. Setakat ini yang diluluskan sampai bulan 6 tahun ini. Dan di-extend sampai bulan 6. Mereka mengharapkan dan dapat lihat sama ada lanjutan itu lebih ataupun kaedah pengiraan itu untuk diperincikan lagi. Dalam pada itu, Datuk Seri Fadilah berkata kementeriannya juga akan mengemukakan rayuan kepada Kementerian Keuangan untuk menambah senarai bahan binaan di bawah pelaksanaan VOP. Katanya perbincangan juga akan diadakan dengan pihak berkaitan berhubung kenaikan harga bahan binaan agar tidak membebankan kontraktor dan dalam masa sama, projek untuk rakyat dapat disiapkan mengikut masa yang ditetapkan. Jelas Datuk Seri Fadilah, situasi kenaikan mendadak harga bahan binaan merupakan fenomena global akibat penularan pandemik COVID-19 yang menjejaskan aktiviti pemprosesan sehingga menyebabkan kos bahan mentah melambung tinggi. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menghadiri Majlis Pecah Tanah projek menaik taraf Jambatan Merentasi Sungai Marang di laluan FT033 Jalan Kuala Terengganu Kuantan siang tadi. Baik, isu lambakan babi hutan di beberapa kawasan kediaman penduduk di Melaka didakwa semakin memburuk. Exco Pembangunan Luar Bandar, Pertanian dan Industri Asas Tani, Datuk Abdul Razak Abdul Rahman berkata pihaknya telah menerima banyak aduan daripada masyarakat di beberapa kawasan yang merasa terancam dengan kehadiran haiwan perosak itu. Kumpulan babi hutan itu dilaporkan bukan setakat mengganggu penduduk, malahan turut merosakkan tanaman sehingga ada antara mereka terpaksa menanggung kerugian mencecah ribuan ringgit. Semestilah kita mengambil tindakan melalui perhelatan. Kita dah kadang-kadang kita dah hantar untuk kita sampai mewujudkan task force untuk menembak babi-babi hutan ini. Itu usaha yang kita buatlah. Tapi kadang-kadang babi ni, binatang ni, dia
macam mana kan. Kadang-kadang kita cari, bila kita cari kita tak jumpa, kita nak tembak, tapi bila kita tak ada, kita balik dia datang pula. Tapi apa pun kita dah sedang mewujudkan task force untuk pemusnahan babi hutan ini. Kita yakin memang perkara ini, kehadiran babi hutan ni boleh menjejaskan petani kita lah. Sebelum ini, media melaporkan ancaman babi hutan di Kampung Kelongkong, Tanjung Kling sehingga mengubah rutin harian lebih 400 penduduk di kawasan itu. Dato' Abdul Razak ditemui pemberita selepas majlis penyampaian bayaran insentif sara hidup secara one-off kepada 1,176 nelayan berdaftar negeri Melaka tahun 2022 di Batu Berendam pada Selasa. Berehat seketika, selepas ini kayuh 24 jam tanpa henti. Masih bersama Berita Al-Hijrah, diuji dengan kekurangan diri namun Nik Abdul Muiz Nikman, 32 tahun, tidak menjadikan ia satu alasan, malah dijadikan pemangkin semangat untuk mencari pendapatan sendiri bagi menjamin masa hadapan. Pegangan hidup graduan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM itu yang lumpuh dari bahagian pinggang hingga ke bawah dibuktikannya dengan mengusahakan penternakan ikan hiasan. Anak muda dari Kota Jembal, Kota Baru itu berkata pada awalnya dia memelihara ikan laga dan gapi hanya sebagai hobi untuk mengisi masa lapang. Namun tidak disangka ikan hiasan itu dapat membantunya menjana pendapatan. Graduan lulusan Ijazah Sarjana Muda Sains Seni Bina dari UKM itu berkata pada awalnya dia memelihara pelbagai jenis ikan laga. Bagaimanapun kerana penjagaan yang sangat rumit, sekarang beliau hanya menumpukan untuk biak baka spesies yang mendapat permintaan tinggi seperti Delta Shape Tail Beta. Saya start dengan pengen ikan rojok lah dulu. Rojok ikan capu-capu, ikan kedai, beli kedai kat kedai akuarium. Saya beli 2-3 jas ekor tu. Pada situ lah start. Bila lepas tu ada satu hari tu ada saing pulak mari. Apa pun tak terah. Cuba ikan ada jenis string. Ikan string lagu mana pula? Ikan 50 jas pasal, 60 jas pasal. Start ada situ lah. Daripada saya guna duit orang derma buat bahasa sakit tu, saya mula ke buat farm ni. Masa tu kesikit lah 40 keret awak. Sebelum ini, hidup Nik Abdul Muiz adalah seperti insan biasa yang lain. Namun sebaik tamat pengajian pada 2016, beliau diserang demam panas selama 3 minggu. Ia menyebabkan berlakunya jangkitan kuman di otak dan seterusnya beliau dikesan menghidap penyakit saraf tunjang yang menyebabkannya disahkan lumpuh pada 2017. Penglihatannya juga turut terjejas menyebabkan beliau sekarang hanya bergantung kepada mata kirinya sahaja untuk melihat. Anak sulung daripada 6 beradik itu berkata, kebanyakan pelanggannya adalah terdiri daripada peminat ikan laga dan gapi dari seluruh negara yang menempahnya secara dalam talian selain penduduk sekitar yang meminati hobi berkenaan. Namun disebabkan kekangan jarak, Nik Abdul Muiz berkata buat masa ini, beliau terpaksa menolak tempahan dari Sabah dan Sarawak kerana khawatir ikan yang dihantar menerusi khidmat Korea akan mati disebabkan jarak yang jauh. 8 penjawat awam mendapat pengiktirafan Malaysia Book of Records selepas berjaya menamatkan cabaran berkayuh dalam kumpulan tanpa henti selama 24 jam di Lita Antarabangsa Sepang, Selangor. Cabaran yang bermula jam 7.04 pagi semalam dianjurkan oleh Majlis Kebajikan dan Sukan Anggota-Anggota Kerajaan Malaysia atau MAKSAK, Jabatan Perdana Menteri JPM, dan berjaya ditamatkan kira-kira jam 8.04 pagi tadi. Mengetuai cabaran tersebut, Pengarah Bahagian Pengurusan dan Perkhidmatan Sokongan Kementerian Belia dan Sukan KBS, Dr. Norasmat Abdul Aziz. Beliau disertai rakan sepasukan Muhammad Azran Rizwan dari Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dan 6 lagi anggota Polis Diraja Malaysia PDRM iaitu Nik Muhammad Azwan Zulkifli, Muhammad Faizal Amir, Muhammad Fauzan Ahmad Lufi, Muhammad Amir Ahmad Kamal, Muhammad Amin Ahmad Kamal dan Muhammad Elmi Jumari. Kesemua mereka telah berjaya menamatkan kayuhan basikal berkumpulan paling lama iaitu selama 24 jam dengan jumlah 131 pusingan di Lita Antarabangsa Sepang dan jarak keseluruhan sepanjang 726.13 km. Majlis penyampaian sijil pengiktirafan disempurnakan Ketua Setiausaha Negara merangkap Yang di-Pertua MAKSAK Tan Sri Muhammad Zuki Ali. Pengiktirafan Malaysia Book of Record ini
diharap dapat menyuntik semangat serta menggalakkan penjawat awam untuk mengamalkan cara hidup sihat dan terus aktif bersukan, seterusnya menempa nama dalam aktiviti yang diceburi. Kebenaran guru sekolah dan petugas Jabatan Kemajuan Masyarakat atau KEMAS untuk berpolitik perlu diteliti semula. Timbalan Dekan Fakulti Pendidikan Universiti Malaya, Dr. Muhammad Nazri Abdul Rahman berkata, penelitian mendalam terhadap perkara itu perlu dilakukan bagi mengelakkan pendidik mengabaikan tugas hakiki mereka. Rasional kebenaran ini perlulah kepada penelitian kepada kemampuan guru-guru ini untuk mengelakkan konflik antara kepentingan tugas hakiki dengan hal-hal politik. Sejauh mana guru-guru ini dapat bertindak secara adil, matang dan saksama, terutamanya dalam urusan pentadbiran sekolah atau urusan pentadbiran institusi pendidikan dengan hal-hal politik. Tambahnya lagi, perbezaan fahaman politik antara rakan sekerja dan ibu bapa murid dapat menimbulkan rasa tidak senang dan salah faham sesama mereka sekaligus memberi impak negatif kepada pelajar dan suasana persekolahan. Beliau bagaimanapun tidak menafikan terdapat sudut positif terhadap kebenaran itu, antaranya guru-guru lebih cakna mengenai isu-isu politik dan pentadbiran negara. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada Sabtu mengumumkan guru sekolah di seluruh negara dan petugas KEMAS dibenarkan untuk berpolitik, berkuat kuasa serta-merta. Baik, sekembali nanti, pelarian Syria berdepan cuaca sejuk melampau. 60,000 pelarian Syria di pergunungan Arsal di utara Lubnan kini berdepan cuaca sejuk melampau dan dijangka berterusan hingga hujung Februari. Meskipun mengharungi situasi sama setiap tahun, namun penghuni di kem-kem pelarian terpaksa bertahan dengan kelengkapan seadanya dan serba kekurangan. Keperitan itu bagaimanapun dirasai Majlis Perundingan Islam Malaysia MAPIM dan segera tampil memenuhi keperluan mereka agar kehangatan dapat sama-sama dirasai. Laporannya bersama wartawan Nazirah Syaringat di Arsal. Ketibaan delegasi MAPIM di Beirut, Lubnan yang diketuai Ketua Misi Kemanusiaan Rescue Syria MAPIM Malaysia Dr. Sani Arabi Al-Kahiri membawa misi besar untuk ummah. Kesejukan yang menggigit pelarian di kem-kem di Lubnan turut dirasai peserta misi dan amanah ini perlu disempurnakan agar bantuan dapat dinikmati insan-insan memerlukan. Perjalanan ke Arsal kali ini berbeza dan lebih mencabar kerana jalan utama di Dahrul Baidar dilitupi salji tebal dan pergerakan terkandas seketika. Baik, sekarang kita nak menuju ke Arsal, lokasi yang menempatkan pelarian Syria bersama dengan delegasi MAPIM yang ingin menghantar bantuan, tapi perjalanan agak mencabar kerana baru saja memulakan perjalanan, tapi kalau anda dapat saksikan salji dah mula tebal dan difahamkan jalan di hadapan sana mungkin ditutup dan pergerakan yang agak perlahan, dan ini baru saja permulaan dan kita masih mempunyai perjalanan 5 jam lagi untuk sampai ke Arsal. Namun ia tidak mematahkan semangat delegasi apabila mengenangkan kesejukan yang terpaksa diharungi pelarian Syria di kem Arsal dan niat itu tetap diteruskan. Sudah pasti saya kira ini adalah satu harapan yang besar oleh pelarian Syria yang sudah biasa melihat keadaan MAPIM datang dan mereka menanti-nanti di manakah kumpulan MAPIM daripada Malaysia, di manakah sahabat yang mereka gelarkan sebagai tim pakai baju vest fluorescent ini. Jadi kita tak punya banyak pilihan daripada menggerakkan tim serba besar untuk membantu sedaya yang mungkin, dan kita masih lagi optimis walaupun bantuan kita tidak menyelesaikan masalah, tetapi kita ada ketika ummah sedang berduka dan juga memerlukan sokongan-sokongan dalam masa yang terdesak sebegini. Selepas mengharungi 5 jam perjalanan, kami tiba di pergunungan Arsal yang terletak bersempadan dengan Al-Qusair, Syria. Arsal didiami kira-kira 50,000 rakyat Lubnan dan bilangannya lebih sedikit berbanding jumlah pelarian Syria di sini. Ketibaan delegasi disambut gembira oleh anak-anak di kem pelarian seolah-olah saat inilah
yang mereka nantikan. Tidak hadir dengan tangan kosong, bantuan-bantuan sumbangan rakyat Malaysia sudah cukup memberi keriangan buat mereka. Setiap keluarga kita beri makanan yang makanan asas yang boleh bertahan insya-Allah dalam 3 minggu. Selimut dan juga 2 galon minyak untuk bahan bakar, dan juga kita bagi kemah untuk mereka perbaiki ataupun mereka lapik bumbung mereka yang banyaknya rosak akibat daripada salji. Alhamdulillah, kepercayaan diberikan oleh rakyat Malaysia sekian lama kepada MAPIM membolehkan kita sampai dan kita menggerakkan bantuan seawal 1,000 keluarga insya-Allah di Pergunungan Arsal sahaja. Walaupun tidak dapat melenyapkan sepenuhnya kesejukan, sekurang-kurangnya bantuan selimut dan minyak dapat memberikan sedikit kehangatan. Arsal ketika ini berdepan dengan musim sejuk melampau sehingga mencecah 1 darjah Celsius, dan pastinya mereka memerlukan pemanas di rumah masing-masing untuk menghangatkan badan mereka. Tapi apa yang menjadi masalah ialah mereka tidak mampu untuk membeli minyak, memandangkan negara yang mereka duduki ketika ini iaitu Lebanon berdepan dengan krisis kenaikan bahan api. Jadi pastinya mereka amat memerlukan bantuan minyak untuk menghangatkan badan masing-masing untuk berdepan dengan sebulan lagi musim sejuk yang akan mendatang. Jadi pastinya bantuan daripada masyarakat antarabangsa amatlah diperlukan untuk membantu mereka meneruskan kelangsungan hidup di musim sejuk ini. Bagi misi kali ini, MAPIM mengagihkan 1,000 set kelengkapan musim sejuk yang memanfaatkan 1,000 keluarga, dan ia dibahagikan secara berperingkat mengikut kawasan di kem Arsal ini. Pengagihan dibuat secara tersusun berpandukan kepada data sedia ada selain penilaian terhadap keperluan mendesak pelarian. Sumbangan untuk Rescue Syria Mission MAPIM boleh disalurkan ke akaun Maybank bernombor 5628 3463 6987 atau layari www.rayonsyria.com. Selain Arsal, bantuan akan turut diagihkan di penempatan kem-kem pelarian di Lembah Bikoh, dan perancangan MAPIM akan datang adalah ke Syria dengan populasi pelarian di sana seramai 6 juta orang. Nazira Syaringat bersama juru kamera Mazian Seman, Arsal, Berita Al-Hijrah. Baik, sidang Parlimen, Sekolah dan Pusat Vaksinasi di Athens, Greece ditutup selepas suhu menjunam hingga negatif 14 darjah Celsius. Keadaan salji tebal yang semakin memburuk juga menyebabkan lebih 3,000 pengguna lebuhraya Athens turut terkandas. Mereka yang terkandas berada di dalam kereta masing-masing selama berjam-jam hingga menyebabkan ada yang terpaksa meninggalkan kereta dan berjalan kaki. Ribut salji turut menyebabkan bekalan elektrik di beberapa kawasan terputus selain perkhidmatan kereta api dan bas tergendala. Keadaan cuaca buruk juga memaksa syarikat penerbangan membatalkan penerbangan di bandar terbabit. Pihak berkuasa meramalkan musim sejuk dijangka berterusan sehingga hujung minggu ini dan menggesa rakyatnya agar mengelak perjalanan yang tidak penting. Salji lebat jarang berlaku di Athens, namun negara itu telah dilanda ribut salji untuk tahun kedua berturut-turut. Sekurang-kurangnya 8 terbunuh dalam rumpuhan di Stadium Olambe, ibu negara Kamerun. Insiden itu berlaku ketika perlawanan antara negara tuan rumah menentang Comoros dalam kejohanan bola sepak Piala Negara-Negara Afrika. Keadaan huru-hara itu mula tercetus ketika orang ramai berebut-rebut untuk mendapatkan akses memasuki stadium berkenaan untuk menyaksikan perlawanan 16 pusingan akhir itu. Puluhan mangsa dilaporkan cedera ringan dan 7 dalam keadaan serius, termasuk seorang bayi yang dilaporkan dipijak dan telah dimasukkan ke hospital. Susulan kejadian itu, Persekutuan Bola Sepak Afrika (CAF) akan menyiasat berhubung insiden berkenaan. Stadium tersebut berkapasiti 60,000 penonton, namun ekoran bimbang jangkitan COVID-19, jumlah penonton telah dihadkan kepada 80% sahaja. Bagaimanapun, keadaan di stadium terkawal selepas perlawanan tamat dengan Kamerun menewaskan Comoros menerusi jaringan 2-1. Dan berikut rangkuman berita antarabangsa pilihan.
Tular di media sosial, rakaman video di Hong Kong menunjukkan seorang pemandu kereta membuat pusingan U di jalan kecil dan juga bersebelahan cenderuan bahaya. Sumber mengatakan perbuatan tersebut dilakukan oleh pemandu profesional bagi tujuan tayangan di YouTube milik pemandu itu. Di Phuket, seorang wanita Jepun sanggup mengeluarkan wang sebanyak 300,000 baht menyewa papan iklan di Thailand untuk mencari kucingnya yang hilang. Menurut akhbar tempatan, kucingnya hilang selepas pintu pejabatnya terbuka dan 2 kucing yang diimport daripada Jepun itu berlari keluar sehingga tidak dapat dikesan. Wanita itu menawarkan ganjaran sebanyak 30,000 baht untuk setiap kucing bagi sesiapa yang menemui haiwan peliharaannya. Sebanyak 20 ekor anak panda gergasi yang dilahirkan pada tahun 2021 membuat penampilan secara berkumpulan di pangkalan Shen Shuping, Pusat Penyelidikan dan Pemeliharaan Cina. Ia bagi sesi pengambaran sempena sambutan perayaan tahunan kaum Cina yang akan tiba awal Februari depan. Kerajaan akan menumpukan perhatian kepada pemulihan segera sektor perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS pada tahun ini. Baik, sekian berita Al-Hijrah. Layari alhijrahnews.com untuk lagi laporan-laporan menarik dan artikel eksklusif. Saya Herman, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.